just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi Anda yang baru di dalam channel ini, Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik semasa di Malaysia. Saudara-saudara, masih menjadi persoalan sehingga hari ini. Walaupun kita lihat Khairy Jamaluddin ataupun KJ selepas kita boleh katakan dilucutkan ataupun dikeluarkan daripada UMNO, persoalan yang timbul dari awal, sejak awal lagi, di manakah parti yang beliau akan pergi? Adakah masuk di dalam parti pembangkang ataupun parti kerajaan? Nah, saudara-saudara, akhirnya Khairy Jamaluddin dengan satu kenyataan yang saya boleh katakan, beliau kali ini membuat satu kenyataan yang mengejutkan Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Satu artikel daripada FMT. Cukuplah label KJ tegur Anwar dan Muhyiddin. Bekas Menteri Kesihatan berkata Perdana Menteri dan pengurusi Perikatan Nasional itu sudah berusia 70-an. Beliau menyeru Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menunjukkan kematangan dan tidak lagi melabel lawan politik mereka. Khairy Jamaluddin berkata, gelaran seperti Madanon dan Walaun bersifat keji dan menghina. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu yang ketika juga Menteri Kesehatan ketika pentadbiran Muhyiddin berkata, gelaran seperti itu boleh membawa kepada kutukan lebih teruk seperti Khawarij. Khawarij menggambarkan orang Islam yang mempunyai pegangan melampau atau melaksanakan keganasan terhadap orang Muslim lain. Khairy mengingatkan Anwar dan Muhyiddin kini sudah berusia 70-an. Muhyiddin dan Anwar dah jadi datuk. Masih lagi nak guna panggilan Walaun Madanon. Come on, grow up guys. Katanya dalam episod terkini audio siarnya keluar sekejap yang dihostkan bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Muhyiddin menggunakan gelaran Madanon ketika mesyuarat agung luar biasa bersatu baru-baru ini. Istilah itu lazim digunakan penyokong PN untuk menggambarkan mereka yang menyokong pentadbiran Anwar yang menggunakan slogan Malaysia Madani. Ia gabungan istilah Madani manakala Bang Non gelaran diberikan Anwar oleh keluarganya. April lalu Anwar dalam dialog bersama pelajar university menggunakan istilah walaupun terhadap pengkritiknya. Nah, saudara-saudara, itu adalah kenyataan terkini KJ di mana beliau menegur Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Persoalannya di sini, adakah ini menggambarkan KJ masih berminat untuk menyertai parti di dalam kerajaan ataupun mungkin masih berminat untuk menyertai parti di dalam pembangkang? Apa komen Anda, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Bagi Anda yang baru di dalam channel ini, Anda dipersilakan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info padu selepas ini. Sekian saja, terima kasih. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Baru-baru ini saya mendapat maklumat berkaitan dengan sistem tahanan rumah. Sistem tahanan rumah yang menjadi buah mulut ramai orang. Ramai yang berkata, siapakah yang layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Yaitu mereka yang dipenjarakan ataupun ditahan di dalam penjara yang menjalani hukuman penjara. Nah, persoalan yang utama adalah, adakah Najib Razak layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah ini? Nah, ini sudah pasti dinantikan
khususnya penyokong-penyokong Najib? Jawapan ini seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution, yang pasti mengejutkan ramai. Kalau Najib diluluskan ataupun beliau layak untuk mendapatkan sistem tahanan rumah, mungkin beliau akan lebih selesa dan mendapat lebih banyak advantage, kelebihan berbanding ditahan di penjara Kajang. Dalam artikel daripada harapandaily.com, Najib takkan dimasukkan dalam tahanan rumah menurut Saifuddin. Nah, itu adalah jawabannya. Mungkin ada yang menanti-nantikan Najib bakal dibebaskan dari penjara Kajang dan akan menjalani sistem tahanan rumah. Tetapi Saifuddin Nasution akhirnya telah memutuskan perkara itu. Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara tidak akan meneruskan tempoh tahanannya di bawah sistem tahanan rumah, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Hanya banduan yang ditahan kurang daripada 4 tahun, warga emas, wanita mengandung, dan orang kurang upaya layak dipertimbangkan di bawah sistem ini, lapor Malaysia Kini. Media sebelum ini melaporkan bahawa Putrajaya bersetuju untuk melaksanakan sistem ini untuk mengurangkan kesesakan di penjara dan tidak boleh disalahguna oleh mereka yang didapati bersalah. Saya ingin menafikan naratif nakal sesetengah media yang mendakwa pelaksanaan tahanan rumah bertujuan untuk menempatkan Najib di bawah tahanan rumah. Mereka nakal sehingga tidak dapat melihat perspektif mengurangkan kesesakan di penjara. Pelaksanaannya khusus untuk kategori banduan tertentu. Sebuah panel akan membuat penilaian dan mencadangkan jenis kesalahan di mana tempoh hukuman penjara kurang 4 tahun. Jika seseorang dipenjara sehingga 20 tahun, mereka tidak boleh diberikan tahanan rumah dengan mudah, kata Saifuddin. Baru-baru ini lembaga rayuan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun penjara dan denda RM 210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda RM 50 juta. Nah, mungkin kita boleh katakan Najib hari ini kritikal. Bukan kritikal kesehatannya, tetapi kritikal dalam statusnya sebagai ahli politik. Beliau tidak boleh buat apa-apa lagi, bukan pun ahli parlimen, dan tidak dapat bergerak sama sekali disebabkan beliau berada di penjara. Nah, berkaitan dengan sistem tahanan rumah, Najib tidak layak. Saudara-saudara yang amat dirahmati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk lebih banyak info yang panas, info yang padu, info yang hangat berkaitan dengan politik di Malaysia. Sekian saja, terima kasih.